Kalau awak okey, kita akan banyak dapat belajar lah. Tapi kalau awak tak faham, jangan buat-buat faham. Awak sebab kelas kita, saya nak awak buat dan share dekat saya. Saya tak nak awak dengar je. Saya bukan bengkel teknik menjawab yang awak dengar je. Macam tu tak nak. Awak sambil buat. So ada two way communication. Okay. So kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Danish baca doa. Haikal. Danish Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Amin, amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey. So, dalam tajuk ini, kita akan bermula, okay, awak tengok, kita akan belajar dulu pasal binomial. Okey, kita ada dua, satu normal, satu lagi binomial. Okey. Di mana kalau kamu tengok, apa yang perlu kamu ada, okey, macam biasalah, kalkulator, kita ada kaedah nanti, tekan kalkulator boleh dapat jawapan, dan satu lagi kaedah, kita akan baca jadual. Ini nama dia Z-score. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Jadi jangan risau. Jangan risau. Tak perlu hafal benda ni. Zaman saya sekolah dulu, nak cari sin 30 darjah, cos 45, semua baca benda ni. Okay, kamu semua tekan kalkulator sekarang kan? 2 darab 1 pun tekan kalkulator. Kan Haikal kan? 2 darab 1. Oh, tak boleh kena tekan kalkulator. Macam tu. So, ini set formula. Betul, Kalau ada trust issue. Kan sepatutnya masa kecil-kecil hafal dah 7 darab 8 semua. Sekarang saya tanya 8 darab 7 apa Haikal? Lambat kan. Kalau tanya adik dia 8 darab 7, adik dia lagi cepat jawab. Kan, kamu semua dah bergantung pada kalkulator. Okey, ini adalah formula yang KSSM. Sebenarnya sama je dengan formula yang sebelum ni. Cuma kali ni dia jadikan satu. Kalau dulu dia buat algebra, trigonometri lain, kan, statistik lain. So ini dia cantumkan. Dan kalau awak tengok sebenarnya formula ini banyak pada trigonometri. Untuk tajuk yang kita nak belajar ni, formula yang kita gunakan adalah formula nombor 7 dan nombor 8. Nanti kita tengok jadi formula ni tak perlu dihafal, tapi kamu perlu kenal. Kenal ni maksudnya apa? Oh, tahu. Oh, kita nak guna apa ni? Oh, yang ada Z cukup. Dah cukup. Jangan hafal. Saya nak awak kenal. Bila hafal, banyak benda yang awak nak kena hafal. Okey, jadi itu nanti saya akan share juga you punya yang Z-score ni. Tapi Z-score ni kita tak belajar lagi malam ni. Okey, ini sebab dalam normal nanti. So, untuk yang hari ni kita akan tengok pada binomial. Okey, ini sebenarnya soalan-soalan. Okey, ini adalah soalan-soalan. Tapi oleh kerana ada yang belum belajar, jadi saya tak boleh direct nak pergi sini. Nanti ada yang tak faham. So, saya akan buat dulu juga dari awal. Okey, sebab saya yakin walaupun kamu dah belajar kan, tapi tentu ada yang lupa. Tentu ada yang lupa. Kalau MRSM mungkin cikgu dia dah ajar tahun lepas. Kalau sekolah harian mungkin dia baru ajar lah. Sebab sekolah saya sendiri, sekolah saya baru masuk, yang ini saya tak masuk. Sebab sekolah saya tukar-tukar topik, susunan topik tu saya ubah-ubah. Okey, tapi kami akan yang inilah. Dan ini sebenarnya tajuk ni, kalau awak tengok soalan ni pun awak dah menyampah dah. Sebab dia soalan ayat berjela-jela. Kalau awak tengok ni bentuk kertas satu. Jadi awak nampak bila dah ayat berjela-jela baca-baca ni awak dah malas nak baca. Tapi kalau awak tengok walaupun dia baca panjang-panjang ni, tapi soalan ini merupakan topik yang mudah sebenarnya. Pelajar saya ada 4 kelas, kalau kelas belakang pun memang akan jawab tajuk ni. Sebenarnya best. Dia macam agak rumit sedikit tapi dia best. Dan kalau awak tengok, ni dia. Ni dia panjang-panjang lah berjela ni, ayat-ayat dia. Okay. Dan dia kalau dalam kertas 2, markah dia 10. Dalam tajuk ni kita ada 2, satu binomial dan satu lagi normal. Dan kedua-dua akan ditanya dalam peperiksaan. Okey. So untuk mulakan tajuk ni saya akan kenalkan sedikit dulu pada kamu.
apa yang kamu akan belajar dalam tajuk ini. Okey, jadi saya, kalau semua orang dah belajar, saya bolehlah masuk terus. Saya bolehlah masuk terus pada soalan, tapi ada yang belum belajar, jadi saya akan tunjuk dulu. Okey, jangan risau yang belum belajar, tak apa, saya akan tunjuk kamu. So awak tengok dekat sini, apa yang kita ada di sini adalah satu. Okey, you tengok betul-betul, kita akan ada formula untuk mencari mean. Okey, mean. Apa dia mean? Mean adalah, sebelum ni kalau you belajar statistik, mean apa? Mean tu apa? Macam nak cari mean? You akan buat jumlah, kan? X bagi dengan N, ada fx, kan? Macam ni lah, macam-macam. Maksudnya ada dua. Fx bila kamu ada apa dalam kelas interval, iaitu ada selang kelas dia. So, kita akan gunakan F. Ada frekuensi dan ada you punya X. Okay, X iaitu apa data yang kita uji. Okay, ini semua yang kamu belajar dulu. Okay, tapi sebab AdMed sekarang tingkatan 4 you tak ada belajar statistik. Kan? You tak ada belajar statistik ni. Kalau pelajar dulu dia ada. Dia cari standard deviation, gunakan formula. Dalam maths you belajar standard deviation, gunakan graph. Sekarang tak ada dah. Okay, so kita tengok mean. Apakah mean? Mean adalah N darab P. Apa dia N? N is you punya number. Okay, N adalah you punya number, bilangan. Okay, bilangan apa? Bilangan apa-apa data lah, pasal manusia ke, kita nak uji yang itu. Apa dia P? P is probability, kebarangkalian. Kebarangkalian apa? Kebarangkalian suatu peristiwa itu berlaku. Okey, jadi contoh kat sini dia cerita pasal hari hujan dalam seminggu. 3 hari. Bermakna kita akan guna P dia adalah 3/7. Macam tu. Dan dalam dekat tajuk ni kita juga tengok pasal variance. Okey, ni mean, variance. Variance iaitu kita akan ada kuasa 2. Variance adalah NPQ. Kalau statistik dulu, variance adalah summation of fx squared, semua-semua tu. Tapi kamu tak belajar. Kamu tak belajar sebab kamu belajar masa lower form dalam math semua tu. Then, you ada pasal standard deviation ataupun sisihan piawai. Ni yang saya kata, term saya gunakan dua-dua bahasa. Dalam bahasa Melayu, sisihan piawai. Bahasa Inggeris, dia gunakan standard deviation. Apa dia? Iaitu square root, set, and PQ. Dalam tajuk ini, kamu kena tahu bahawa P plus Q equals to 1. Tadi saya dah bagi tahu kamu. Contoh, dia cerita pasal hujan. Hari hujan dalam seminggu. Bilangan hari hujan dalam seminggu. Okey, contoh saya kata dia dapati 3 hari hujan dalam seminggu. Bermakna P saya pasal hujan. 3 hari, 3/7. Automatik kamu boleh tahu Q. Q kamu adalah 4/7. So, dekat tajuk ini nanti kamu nampak dia punya positif and negatif, pro and con dia. Contoh, dia cerita pasal pelajar lulus AdMed. Pelajar lulus AdMed. Jadi dia kata sebanyak 70%. So, cerita pasal lulus, maka P 70% atau 0.7. Maka Q kamu automatic you tahu dia adalah 0.3. Macam tu. Okay, then ataupun dia kata apa, cerita pasal pelajar datang awal. Pelajar datang awal dalam seminggu persekolahan. Seminggu persekolahan 5 hari. Dia kata datang awal 3 hari. So P dia 3/5, maka Q dia automatic you boleh tahu 2/5. Biasanya dia akan bagi satu saja. So awak kena tahu yang satu lagi dengan cara kamu automatic tahu P plus Q equals to 1. Complete probability. Okay, probability tak boleh lebih daripada nilai 1. Faham? Okay, kalau saya laju, awak angkat tangan. Ataupun awak tak faham, awak angkat tangan. Saya nak, okay, sebab kita ada 4 kelas. Okay, sebenarnya, impossible saya boleh habiskan dalam masa 2 minggu sebenarnya. Kalau contohlah kamu laju, saya boleh habiskan 2 minggu. Minggu pertama saya buat binomial, minggu kedua buat normal, minggu ketiga saya akan buat soalan-soalan SPM. Itu wajib. Sebab saya nak tengok kamu boleh kuasai ataupun tidak. Satu lagi grup hari tu saya buat, Alhamdulillah. Saya buat memang sebulan dengan diorang untuk tajuk ni, tapi memang complete. Yang hari last class tu, memang semua pelajar boleh buat. Alhamdulillah. Tapi masa tu Haikal tak join. Kan? Okay. Okey, jadi kat sini awak tengok P tambah Q, you dapat tahulah 1. Okey. Jadi formula ni semua jangan risau, dia beri. Tapi dia tak bagi 3 Formula ni dia tak bagi 3. Yang dia bagi yang
first dengan yang ini. Mean ialah NP, then you punya standard deviation. Biasa dia bagi standard deviation iaitu square root NPQ. Okay? Then dalam tajuk ini kamu akan ada satu lagi formula. Tadi saya ada tunjuk formula yang nombor 8 tak silap. Dia akan buat P stand for probability, X iaitu sampel apa-apa yang pasal soalan tu. Cerita pasal pelajar lewat ke, pelajar lulus ke. And then dia kata X equals to R. R iaitu you punya bilangan yang kamu nak uji lah. Okay, probability yang kamu nak cari tu. Dia equals to, Okay, so kat sini equals to N. N iaitu total bilangan semua. Okay, N, C, R, P, power of R, Q, power of N minus R. Ni lagi satu formula. Pun jangan risau, formula ni beri. Nanti saya bagi tahu kamu apa benda semua-semua ni. P kat luar tu tak ada apa-apa. P tu adalah probability. X tu tengok apa yang kita ujilah cerita dia. Okay, sebelum saya tunjuk pada soalan, saya akan bagi kamu contoh satu. Okey, satu contoh saya akan buat. Contoh saya kata pelajar datang lewat ke sekolah. Lewat ke sekolah, saya kata diberi adalah 0.15. Saya bagi dah siap-siap. Okey, bila saya kata lewat 0.15, automatik awak tahu yang datang awal. So awal adalah 0.85. Automatik you dah tahu dah. Faham? Cari siap-siap. Bermakna ini awak punya P, ini awak punya Q. Okey? Kemudian soalan saya, contoh saya kata dalam 5 hari persekolahan, cari dia datang lewat 2 hari. Dia datang lewat 2 hari. So dia nak cari lewat 2 hari daripada 5 hari persekolahan. Okey, jadi kat sini kita akan guna formula yang dalam kotak tu. Probability X iaitu peristiwa yang kita nak uji iaitu pasal pelajar lewat. X equals to 2. Sama dengan N. N is your total. Total yang awak ada. Iaitu you punya sample space. Okay? You punya keseluruhan lah yang diberi iaitu tadi dia kata apa? 5 hari persekolahan. Jadi kita akan buat sini 5 C R. R kita adalah 2. Okey, R kita adalah 2, P kita 0.15, R kita adalah, saya buat R dalam sini, 2. Sini 2, sini 0.85, then N minus R. N minus R means 5 tolak 2 di sini 3. Boleh ikut? Okey? Respon sikit, okey tak? Okey. Jadi dekat sini kita awak tengok tadi saya kata kita untuk 5 hari persekolahan. 5 hari persekolahan sebelum saya terlupa kita ada pemboleh ubah rawat diskret. Okey, diskret. Iaitu apa dia diskret you ambil. Kalau dia kata 5 hari persekolahan sekejap ada orang masuk. Okey, Okey, kalau dia kata 5 hari persekolahan, so you kena ada dulu, you punya discrete number you kat sini adalah X. Bila dia kata 5 hari, you boleh uji apa? 5. Paling banyak ialah 5 hari. Langsung tak datang lewat. Asyik datang awal je macam kamu semua ni yang baik-baik kan. Alhamdulillah kan. Siang PDPR, malam nak juga online. Okey. Jadi dia langsung tak datang lewat. Dia memang budak yang bagus lah. Okey, hari-hari datang awal. So, 0 hari dia datang lewat. Atau mungkin dari 5 hari tu, alamak, tertidur. 1 hari tak datang, datang lambat. Lepas tu, alamak, tertidur lagi. 2 hari dia datang lewat. Alamak, demam pula. 3 hari dia datang lewat. Alamak, malas pula. 4 hari datang lewat. Alamak, demam selama-lamanya. 5 hari, seminggu tak datang sekolah. Ataupun datang lewat. Jadi kalau dia kata cari 6 hari datang lewat, tak boleh lah. Sebab kita bersekolah cuma 5 hari. Okey? Jadi maksudnya kalau dia 5 hari, nombor yang kita boleh uji R kita adalah 0 sampai ke 5. Okey, ini yang kaedah baru antara yang saya tunjuk. Okey, yang saya gunakan. Kalau dulu ni, jadi apa yang saya buat? Okey, soalan awak tengok dekat sini saya cerita pasal lewat kan? Datang lewat 0.5. Maka saya buat P-nya 0.5. Ada soalan, dia akan tanya macam ni. Ini tadi cerita datang lewat 2 hari kan? Soalan tanya pula, datang awal 4 hari.
Bila datang awal 4 hari, okey sebelum ni saya akan ubah. Saya akan cakap pelajar saya, "Oh, cerita ni soalan ni awal 4 hari." Bermakna saya kata P saya akan ambil yang awal pula, 0.85. Maka Q saya 0.15. Jadi dia akan berubah dekat sini. Tapi ilmu baru jadi saya tak ambil dah, saya tak buat dah macam ni. Okey, saya kekalkan je dekat dekat maklumat yang diberi. Kalau dia bagi pasal datang awal, P datang awal. Kalau P tu pasal lewat, lewatlah selama-lamanya. Dan saya akan gunakan table. Okey, tengok. Saya akan gunakan table. Table ni sangat mudah kamu boleh gunakan untuk apa-apa juga soalan. Dia nak tanya datang awal 3 hari ke, dia nak tanya datang awal 4 hari ke, dia nak datang lewat 2 hari ke, datang lewat 3 hari ke. Jadi tak kisah. Soalan tanya lewat ke, awal ke, awak boleh guna P yang sama. Tapi awak tengok tengok ni jadual ni. So, jadual ni saya akan letakkan P saya 0.15 dan Q saya adalah 0.85. Saya senaraikan sebab dia ada 5 hari persekolahan. So, saya akan buat 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Yang ini terbalik. Kalau kosong datang lewat, maksudnya sentiasa datang awal. 1 hari lewat, 4 hari awal. 2 hari lewat, 3, 2, 1, kosong. Macam tu. Okey, jadi untuk soalan yang pertama tadi, saya kata 2 hari lewat. Kat sini cerita P ni pasal lewat, ini pasal awal. Okey. Jadi, bila dia kata 2 hari lewat, apa yang perlu kamu buat? Kamu akan tengok macam ni. Okey, dia kata 2 hari lewat. Okey, jadi saya akan ambil yang ini. Jadi, masuk je formula, you tengok X sama dengan 2. N kamu 5 sebab 5 hari persekolahan. 2 ni awak punya R. Then 0.15 yang P, 0.85 you punya Q. Yang atas ni 2 ni naik je ke atas ni. 3 ni 5 tolak 2 you dapat 3. Okey? Jadi kalau soalan saya ubah. Soalan saya ubah, saya nak datang awal 4 hari. Datang awal 4 hari. Jadi saya tengok je pada jadual saya. Okey, saya tengok pada jadual saya ambil awal 4 hari. So bila awal, saya tengoklah kolom yang awal. Awal 4 hari bermakna saya akan ambil yang ini. Yang saya warnakan kuning. Jadi tak payah ubah PP semua, tak payah ubah. Jadi awak tengok, apa yang awak buat adalah bila dia kata 4 awal. So, you akan ambil P, X sama dengan, saya dah kata tadi, bawah 2 ni, ini 2 ni, ambil dari sini. Jadi, dekat sini, sebab saya nak ambil 4 hari awal, bermakna saya akan ambil di sini 1. Then, sama dengan N saya 5, C 1. 0.15, 1, 0.854. Jadi saya tak ubah saya punya P. Tapi dengan syarat awak betul-betul faham menggunakan jadual. Sebab ada cikgu, bukan ada cikgu, saya pun dulu saya akan ubah saya punya P. Betul je pun sebenarnya. Okey, tengok ini kalau awak tekan kalkulator, nanti saya saya tak ajar lagi cara tekan kalkulator. Awak tengok sekiranya saya ubah P. Kalau kita ubah P, soalan nak 4 awal. 4 awal bermakna saya akan buat 4 awal, iaitu X sama dengan 4. So, 5C4, tetapi P saya bukan 0.15. Saya kena ubah P saya 0.85. Sini 4, sini 0.15, sini 1. Okey, kalau saya ambil R saya tadi pasal awal, maka P saya ubah pasal awal. Jadi kalau kamu tekan kalkulator ni, you akan dapat jawapan yang sama. Okey, jom kita tekan kalkulator. Okey, kalkulator kamu semua orang. Okey, macam biasa ni mode. Okey, tekan on dulu. Apa dia di sini you tengok. Okey, kita tengok dulu soalan pertama tadi. Yang pertama you tengok 5. Siapa yang tak tahu 5 ni, then you tekan 5 sini, tekan shift. Nak keluarkan C ni you tekan bahagi. Oh, sorry. Tekan shift. Okey, sekejap Okey, 5.
Okey, you tekan shift, you tekan bahagi. Nampak? Keluar 5C. R kita 2, 5C2. Macam tu. Okey, tekanlah sama dengan. Saya suka buat satu-satu. Okey, sama dengan. Lepas tu, buat yang ini. Ini apa? Darab, buka kurungan. Letakkan dalam kurungan. Paling selamat. Tak kisah apa-apa nombor. 0.15 tutup kurungan kuasa 2. Kuasa 2. Okey. Saya memang suka tekan sama dengan. Ada pelajar dia terus direct semua. Saya takut awak salah tekan kalkulator atau takut letak bracket tak betul. Tak apa, kita buat satu-satu. Lepas tu kita darab lagi. Buka kurungan lagi. 0.85. Okey, 85 tutup kurungan kuasa 3. Kuasa 3 itu dia. Tekan sama dengan. So itu jawapan kamu. Okey, jawapan kita berapa? 0.1382. Saya suka ambil 4 titik perpuluhan. Saya walaupun dalam SPM sebenarnya jawapan 2 titik perpuluhan. Skema jawapan 2 titik perpuluhan je dah cukup dah. Tapi saya tak suka sebab saya suka bagi pelajar saya lebih. Bila lebih terutamanya kalau pengiraan itu untuk yang peringkat awal. Okey, kalau awak dah round off awal-awal pada 2 decimal places, then nanti yang bawah akan lari jawapan dia. Walaupun SPM memang ada plus minus 0.1, 0.01, macam tu. Okey, so dekat sini sebab saya pernah dengar satu ceramah daripada masa saya awal-awal dulu mengajar. Dulu saya mengajar di Kuala Lumpur. Dia bagi tahu, tak apalah cikgu suruh pelajar cikgu salin je satu skrin tu. Lagi parah. Kan? Tapi saya baik sikit, saya ambil 4 je. So 1382. Ambil 4, tolong round off dengan betul. Jangan ambil 0.1381. Habis awak. 0.1382. So di sini 0.1382. Ini jawapan awak. Okey, setakat ni okey? Yang belum belajar langsung boleh ikut? Boleh. Boleh. Okey. Next, kita tengok yang satu tadi. Sekarang saya dah kata dah. Cuba kita kira dekat sini. You tengok ni 5C1. So kita buat dua-dua. Okey, kita buat dulu yang contoh pertama. Yang pertama ni 5. You tekan shift, you tekan bahagi. 5C1. 5C1, you dapat jawapan 5. Okey, darab. Okey, sebenarnya 0.15 tu kuasa 1 sama je. Tak apa, saya buat juga. 0.15. Kuasa 1. Tak payahlah kan. Okey. Sama dengan. Tak apa. Darab. Darab berapa? Oh, mana dia darab dia? Darab. Okey, buka kurungan. Tak apa. Walaupun awak tak letak dalam bracket pun tak apa sebenarnya. Tapi saya nak latih awak. Apa-apa nilai macam X ke you letak dalam bracket. Terutamanya dia nilai negatif. Jadi daripada awak sekejap dalam bracket, kejap tidak. Letak je semua. Letakkan dalam bracket. So 0.5 tutup kurungan kuasa 3. Tu dia. Okey, sama dengan. You nampak? Jawapannya adalah 0.4606. 0.46. 0.4606. Okey? Kita cuba yang satu lagi. Okey, tengok sini. Okey, dekat sini apa? 5C4. 5 shift bahagi 4. Okey, 5C4 equals, you dapat 5. Okey, then darab berapa tu? Okey, 0.85 tutup kurungan kuasa berapa? 4. Okey, sama dengan you darabkan dengan 0.15 kuasa 1. Pap? Kenapa lain? Sekejap Cikgu, apa saya silap apa? Saya tadi salah. cikgu buat kuasa 3 atas Ya tu. ke? Alamak. Okey. Okey, itulah sepatutnya sama. Okey, tengok lagi 5C3 tadi saya buat. Shift 4. Okey, 5C4. Oh, 0.85 saya buat kuasa 3 Kal? Oh, ya ke? Saya nak baik tu tapi cikgu terus Laju sangat Okey. Terima kasih. 0.85. Alhamdulillah tu menunjukkan
tak tidur. Kan? Kuasa 4. Okey, sama dengan darab kosong. Oh, ya Allah, darab tapi tekan bahagi. Darab. Kosong. Sebenarnya awak tekan kalkulator awak tu lagi senang. Tapi saya nak tunjuk awak yang mana tak pernah tahu kat mana NCR tu. Sebab tu saya keluarkan kalkulator ni. Sama lah kan? Apa silap saya kat sini? Warna merah. Tadi salah nombor kat merah tu 4. Jadi 3 katanya. Mana? Itu merah. 0.85. Okey. 0.85 warna merah atas. 4. Sini 4. Yang Saya buat 3 ke? benar. Oh, dekat sini saya buat 3 So bawah Allah tu dah Akbar. betul dah. Okey. Terima kasih. Sepatutnya jawapan. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Oh, okey. Kat sini saya silap. Okey. So, maksudnya sebenarnya jawapannya akan samalah. Okey. Okey, awak tekan. Aikal, try tekan kalkulator. Sama tak? Okey, Ya, awak dah. sama dah kan? Memang dapat sama kan? Terkejut saya. Sama. Kenapa tak? Okey. Sebenarnya sama. Awak tekan je lah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Rupanya silap yang atas. So, jawapan yang bawah ni tadi betul lah. Okey, maksudnya kat sini, awak tengok Jadi awak dapat jawapannya sama je. Okey, sekarang kenapa saya kata mudahnya guna jadual ni? Okey, awak tengok soalan tidak semestinya keluar dia tanya 2 hari, 3 hari macam tu. Okey, awak tengok soalan akan tanya juga. Okey, sekejap kenapa tak boleh padam ni? Okey, set. Okey. Okey, awak tengok soalan sekarang saya ubah. Saya masih gunakan jadual yang sama. So, you tengok sekarang di sini. Okey, saya gunakan warna. Okey. Okey, awak tengok. Soalan saya, cari kebarangkalian. Dia kata nak probability sekurang-kurang 2 hari datang lewat. At least 2 days. Bila dia kata sekurang-kurang 2 hari datang lewat, bermakna dia datang lewat mungkin berapa hari? Sekurang-kurang 2. Apa dia? Satu atau 2. Sekurang-kurang 2 hari lewat. 2 atau lebih. 2 atau lebih. Bila dia kata at least 2, sekurang-kurang 2. Awak ingat bila dia ada kalau maksudnya at least ataupun at most. Kalau dia kata more than 2, less than 2. Itu memang kurang dari 2, lebih dari 2. Maksudnya 2 saya tak nak. Tapi kalau dia kata at least 2, maksudnya 2 itu termasuk. Sekurang-kurang, selebih-lebih. Kalau saya kata tidak kurang, tidak lebih. Jadi dia ada pengacau dekat situ. Kan? Kalau dia kata bagi saya lebih 2 hari. So, dah memang lebih daripada 2 hari lah. Maksudnya 2 tidak termasuk. Kalau saya kata kurang 2 hari, maksudnya 2 saya tak nak. Tapi kalau saya kata sekurang-kurang, selebih-lebih, tidak kurang, tidak lebih, kat situ ada pengacau dia tu, pengganggu dia. Perkataan tidak. Kan? Tidak kurang, tidak lebih, sekurang-kurang, selebih-lebih, at least, at most. Ada perkataan tu, maksudnya kamu akan ambil nilai itu. Jadi kalau saya kata at least 2 days, sekurang-kurang 2 hari lewat. So, saya akan tengok pada kolom lewat. Saya akan tengok pada kolom lewat. Jadi kalau sekurang-kurang 2 hari lewat, saya akan refer pada kolom yang kiri. Okey, sekurang-kurang 2 maksudnya saya akan ambil, mungkin 2 hari lewat. Sekurang-kurang 2, 3 hari lewat. Sekurang-kurang 2, 4 hari lewat. 5 hari lewat. Jadi dekat sini sepatutnya kamu akan kira X sama dengan 2, berapa masuk dalam kalkulator tadi. Cari pula X sama dengan 3, cari pula X sama dengan 4 dan X sama dengan 5. Dapat semua jawapan A, B, C, D. Bila dia kata at least 2, sekurang-kurang 2, penulisan dia macam ni. Sekurang-kurang 2, at least 2. So, dia guna lebih besar sama dengan 2. Jadi ini apa dia jawapan dia? You kena tambahkan. Jawapan A tambah B tambah C tambah D. Jadi kalau awak tengok ada 4 kali awak nak tekan kalkulator. Tadi awak tengok saya tekan 2 kali, yang pertama dah salah.
Jadi kalau 4 kali, kecuaian akan berlaku. Kemungkinan, probability kamu tersilap ada 4 kali. 4-4 salah contohnya kan. Jadi untuk mengelakkan kesilapan berlaku yang banyak, jadi dekat sini tadi saya dah bagi tahu dah. Paling besar nilai dia P plus Q equals to 1 kan. Maksudnya jawapan kebarangkalian kamu tidak melebihi 1. So, kalau kamu tengok kita ada 5 hari persekolahan. Dia kata at least 2 days. Maksudnya awak ambil 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Jadi dekat sini yang awak tak nak yang mana? Mana yang awak tak nak? Kosong Yes, satu. kosong dengan 1. Jadi sebenarnya apa yang perlu awak buat untuk soalan ini, you buat je 1 minus X sama dengan kosong minus X sama dengan 1. Jadi awak cuma buat 2 kali saja X kosong, X 1. Dapat jawapan, you buat 1 minus. Jadi, siapa yang gunakan A tambah B tambah C tambah D? Betul. Siapa yang buat 1 tolak X kosong, X 1? Betul. Tapi dekat sini 2 minit, dekat sini mungkin 5 minit. Jadi 5 minit dan mungkin akan berlaku kesilapan di mana-mana. Faham? Nampak? Jadi, maksudnya ada 2. Dua-dua, Cikgu, ya. X kosong dengan X1 tu memang kena tolak Tolak sebab saya tak nak dia. Yang saya nak, yang saya gariskan kuning ni. Total is 1. Jadi saya buat 1 tolak yang saya tak nak. Yang saya tak nak apa? Saya tak nak kosong dengan 1. Jadi 1 tolak kosong okey. tolak 1. Okey? Okey, lagi soalan? Ada soalan? Cikgu, Ya. macam mana kalau range tu dia bagi besar macam 1 bulan ke sekolah? 1 bulan sekolah. Jadi buat sampai akal. Kalau dia bagi 1 bulan sekolah pun, dia takkan kata, contohlah, dia katakan at least 5 days. 1 bulan sekolah, engkau nak kena kira 5, 6, 7, 8 banyak kan? So buatlah 1 minus. 1 minus yang sikit. Dan maksudnya X ni, kan, untuk dia punya discrete number kat sini ni, paling-paling banyak 10 je soalan tu. Dia tak, kalau sebulan persekolahan tapi mungkin dia kira pasal minggu, 4 minggu. Macam tu. Tak pernah lagi saya jumpa soalan yang R-nya sampai 30. Okey. Okay, Okey, lagi soalan? Ada lagi? Okey, kalau tak ada, okey, faham ni? Ni awak tengok tadi, mula-mula cerita pasal 2 hari. Lepas tu saya nak tunjukkan yang kalau awak ambil tadi, sama ada you tukar P dia ataupun tidak, you punya jawapan sama. Okey, tengok saya akan bagi contoh seterusnya. Okey, ada orang masuk lagi. Noaim, kau selambat. Cikgu, saya sebenarnya ada kelas dengan cikgu sekolah sendiri malam ni. Okey, jadi subjek apa kat sekolah tu? Okey, kalau saya suruh pelajar saya utamakan sekolah. Sebab sekolah tu cikgu awak kan. Jadi tak apa. Yang ini, Naim tengok. Sebab saya akan buat sampai 9.30 atau 9.45 macam tu. Okey, dan saya ada record macam biasa. Naim boleh tengok. Dan sebenarnya, tak apalah, nanti awak tengoklah. Kalau pelajar saya, kadang-kadang pelajar saya dia tamak. Dia buka 2 device, dua-dua dia tengok. Jadi terpulang kat awak, tapi saya record yang ni. Jadi nanti awak boleh tengok record lah. Saya faham, dekat sekolah saya pun, cuma sekolah saya biasa saya akan buat kelas tambahan hujung minggu. Waktu malam macam ni saya tak buat. Saya buat hari Sabtu malam, kan. Jadi nanti kalau nak join kelas saya yang malam-malam, saya ada buat hari Ahad, Sabtu malam dengan budak sekolah saya. So boleh je join. Okey Noaim, pandai-pandai ni. Tengok macam mana kalau awak tengok apa yang cikgu awak buat tu revision yang awak sangat penting, dan awak join lah. Nanti awak tengok record ni. Okey? Mana-mana awak nak ikut. Okey? Okey. Okey, so awak tengok dekat sini. Tadi kita dah buat. So sekarang soalan saya. Tengok Tadi saya kata at least 2 days. At least 2 days. Jadi saya akan ambil 1 tolak. Okey, kalau soalan saya kan, saya nak selebih-lebihnya 4 hari. Okey, selebih-lebihnya 4 hari. Almost 4 days. Jadi bila selebih-lebihnya 4 hari, paling banyak 4 hari. Jadi saya ambil berapa hari?
Tengok kat sini. Kalau selebih-lebihnya 4 hari atau almost 4 days. So, apa nombornya? Berapa hari maksudnya? Ah, 1, 3, 4. Kosong termasuk. 0, 1, 2, Kosong. 3, 4. Sekali lagi, banyak kan nak kena tambah kan? Betul? Banyak. Jadi apa nak buat? 1 tolak PX equals to 5. Yes, good. So, you akan buat 1 minus PX equals to 5. Boleh? Okey, ni kita cerita pasal apa tadi? Cerita pasal lewat. Kalau soalan saya datang awal, then saya kata at least, okay, 1 day. Okay, ataupun 2 days lah. Itu lagi. Okay lah, 1 lah, 1. Okay, at least 1 day datang sekolah. Sekurang-kurangnya 1 hari datang awal. Datang awal. So, awak ingat, bila soalan saya cerita pasal awal, awak terus tengok dekat awal. Dekat bahagian awal. Sekejap, mana dia? Azan. Awal. Try buat soalan nombor 6 sambil-sambil jawab azan. Allah. Nah. Mikael? Mikael? Nah.
Okey. Okey, jadi nampak tak? Ni macam tadilah. Okey, cuba buat dulu soalan nombor 6 ni sebelum saya bagi contoh yang seterusnya tadi. Nombor 6 ni. Okey, cuba awak buat. Kat sini apa dia kata is given that 30%. Okey? Cerita pun sama. Awak nampak? Saya dah bagi tahu tadi. Soalan dia biasanya akan ada positif negatif. Ni cerita pasal apa? Satu yang pasal rosak, bermakna yang satu lagi yang elok. Okey? Cuba jawab soalan ni dan bagi jawapan kat saya berapa? Nombor 6. Cikgu, Ya. soalan ni dia cakap Hmm. mental rosak ada 30%. Mhm. Oh, tak apalah. Okey. Tak edit. Cerita yang sama kan? Dua-dua pasal rosak kan? Yang dibagi pasal rosak, yang ditanya pun rosak. Betul tak? Okey lah. Tak ada masalah lah. Okey. Okey. Cuma kat sini awak kena tengok ayat dia apa. Dia kata tidak lebih. Kan? Not more than 2. Tidak lebih 2. Bila tidak lebih 2, apa maksud nombornya? 012. Ya, 012. Ini kena buat satu tolak ke tak perlu? Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu buat satu tolak. Kenapa? Sebab kita ada 10 ni. Nampak kita ada 10 kat sini. Bila 10, maksudnya kalau kita buat jadual, 0, 1, 2, bla 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 sampai 10. 10, 9, bla 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 bla, 0. Saya nak, ni cerita pasal rosak kan? Cerita pasal rosak, sebelah sini okey. Dia kata rosak kat sini tidak lebih dari 2. Tidak lebih 2, 0, 1, 2. Cukup lah. Tapi kalau dia kata sekurang-kurang 2, at least 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 banyak. Barulah buat 1 minus. Boleh? Okey, yang belum belajar tajuk. Apa dia? Macam mana nak tahu kalau 2 tu masuk sekali? Ah, Kalau yang ni 2 masuk, kalau soalan 2 tak masuk okey. macam mana? Kat sini you tengok not more than 2. Tidak lebih 2. Kan saya cakap tadi, dia ada pengacau. Ada perkataan tidak ni. Not more than. Kalau dia kata more than tu, 2 tak payah masuk. Tapi ada perkataan not. Ada perkataan tidak. So ada pengacau kat situ. At least 2. At most 2. Nombor 2 tu termasuk. Tidak lebih 2, 2 termasuk. Tidak kurang 2, 2 termasuk. Tapi kalau dia kata lebih dari 2, more than 2. Kurang dari 2, less than 2. 2 tidak termasuk. Faham? Okey. Sekurang-kurang 2. Kan ada ayat pengganggu, ada perkataan dia, imbuhan dia tu kan. Kalau dia kata kurang 2, bagilah 2, kurang 2. Dia kan, kalau pelajar saya, dia akan lebih faham kalau saya ubah kepada cerita pasal duit. Saya akan kata, bagi saya sekurang-kurang 20 sen. Memang dia bagi 20 sen je. Kalau yang baik, nak bagi RM1. Maksudnya dia faham lah. Kalau dia kata, selebih-lebihnya 20 sen. Pun, kalau dia kata selebih-lebih 20 sen, dia bagi 10 sen. Kan? Tapi sebenarnya bila at most tu, selebih-lebih 2 tu boleh. Kalau saya tukar dia cerita pasal duit, biasa pelajar lebih faham lah. Kalau saya kata bagi saya sekurang-kurang RM1, nak bagi saya berapa ringgit? At least RM1. So nak bagi saya berapa? RM1. Lagi? RM1.10. RM1.10. Kan? Jadi kat sini saya nak tahu yang awak faham RM1 tu termasuk. Tapi kalau saya kata bagi saya lebih RM1, more than RM1, satu masuk tak? Tak. Faham? Boleh? Boleh. Okay, good. Teruskan. Bagi saya jawapan nombor 6 tu. Cikgu, Ya. jawapan dia 0.5, 0.44 ke? 0.5044. 0.5044. 5044. Okey, orang lain? Okey, awak kira, awak punya P apa bang? 0.3. Okey, bermakna Q awak? 0.7. Okey, so awak kira N awak berapa? 10. N 10. Then you ambil R berapa? R 2, 1 dengan 0. 0, 1 dengan 2 lah. Tambahkan semua
Okey, cuba hantar jawapan kat saya. Saya nombor saya 0136334455. Okey. Ada orang lain dapat jawapan lain tak? Saya dapat 0.6368. 6368. Ah. Okey. Sekejap Okey, awak kira yang R0 berapa? Awak punya jawapan. 10C0, 0.3 kuasa 0, 0.7 kuasa 10. Awak punya jawapan berapa? 0.0282. 0.0282. Okey, then yang satu? 0.1211. 0.12. Okey, satu. Yang satu lagi? 0.2335. 2335. Okey, so awak dapat jawapan berapa awak kata tadi? 0.6368. Biar betul bang. Cuba kau tambahkan Ya. ni bang. Sekejap, saya dah tambah. Okey, yang 0.5044 ni jawapan ni betul ni. Kawan buat yang X R0, R1, R2 betul. Jadi bang, yang 0.5044 ni kamu dapat kosong awak berapa bang? R0. Jawapan dia apa cikgu? Jawapan dia kat sini, ni awak tambahkan semua. Okey, kalau dekat saya punya ni 0.3828. Bukan satu tu tolak semua tu kan tambah. Tak payah satu tolak. Oh. Kan? Ini tak payah satu tolak. Kenapa? Kenapa? Sebab kat sini dia kata tidak lebih 2. Not more than 2. Bermakna yang So, saya kita nak 012. That's all. tambahlah semua. Cikgu, Ya bang. jawapan dia 0.3828. Yes. Sebab awak punya dah betul lah ni. Okey, yang seorang lagi yang dapat 0.5044 ni bang. Silap kat mana bang? Dah hantar kat saya ke? Saya dah hantar. Cikgu kalau dapat 0.382 je, kau kena 4 juga. Ambil 4 lah, selamat. Dia okey je. Dalam SPM sebenarnya 2 dah terima. Tapi saya nak awak buat 4. Okey. Ada lagi kena buat. Awak buat apa ni? Ulah. Buat 1 je. 0 point. Ni siapa yang baru hantar ni? Nanti bagi nama sebab saya tak save nombor awak lagi. 0304 ni. Nombor 0304. Awak buat X sama dengan 2. Okey, X sama dengan 0 mana? X sama dengan 1 mana? Tambahkan yang 2, yang ni dah betul. Apa yang awak buat sekarang ni betul. Bila dia kata, kalau awak tengok ayat dekat situ, kan dia kata not more than 2. Not more than 2. So apa nombornya? 0, 1, 2. Bukannya 2 je. Kalau awak ambil 2 je, dia kata akan kira ada 2 yang rosak lah. Okey bang, siapa ni nama? Dia pun kata, ada lagi rupanya kena buat. Ya, ada lagi yang kena buat. Okey, Idlan. Okey. Subhanallah. Okey. Oh, Idlan, awak. Okey. Ni. Sekejap Okey. X0, X1, X2. 10C. Okey. 2, 10C1. Okey. Okey, jap. 1, 10C0. Idlan, awak punya jalan dah betul ni. Saya rasa awak salah tekan kalkulator kot. Jalan kerja awak betul dah. Okey, saya rasa awak salah tekan kalkulator lah. Nanti kau try tekan balik. Semua dah betul dah tu. Jalan kerja kau cantik dah. 10C0, 003, 0.7 betul. Nanti tekan kalkulator balik. Jalan kerja awak dah memang cantik dah. Jadi kat sini, Idlan, awak akan dapat 2 markah. Jadi sebab tu jalan kerja itu sangat penting. Okey, Afika. Okey, good Afika. Full mark. Okey. Okey? Boleh? Boleh?
Cikgu Jadi boleh tahu dia tambah ke tolak ke sana? nak tahu tambah ke tolak, okey kat sini tengok dia kata not more than 2. Tidak lebih 2. Tidak lebih 2. Jadi bila kita dah buat jadual tadi, sebab kita punya sample space ada 10. Kan ada 10, jadi kita senarai dulu 0, 1, 2 sampai 10. Ni tadi saya nampak dah ada yang share kat saya ni dia buat macam ni. Jadi dia buat yang ni terbalik. Kalau sini 0 sampai 10, yang ini terbalik 10 sampai ke 0. Jadi ayat kat sini not more than 2, tidak lebih 2. So awak fikir, apakah tidak lebih 2? Oh, tidak lebih 2 ialah 0 ataupun 1 ataupun 2. Oh, sebenarnya kalau kamu belajar probability dalam maths, kalau dulu dia belajar dulu probability dalam maths, senang. Bila or, you guna tambah. Macam tu. So dia kata, oh mungkin mungkin tak ada yang rosak, kosong rosak. Or atau mungkin satu yang rosak. Atau mungkin 2 yang rosak. Jadi kita ambil 0, 1 dan 2 kita tambah. Okey, nak tahu tolak, awak tengok macam ni. Kalau pengiraan saya melibatkan nombor 2 hingga 10, ada banyak. X sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, banyak. Jadi saya akan buat semua tu satu, tolak yang saya tak nak. Yang saya tak nak apa? Satu kita tolak 0 dengan 1. Tolak ni biasanya yang kita nak ambil tu kita nak ambil bilangan yang kecil. Jadi kita akan buat satu tolak ataupun kita nak yang besar. Kita nak yang besar, kita nak yang banyak ni. Jadi warna biru hitam tak nampak. Okey, saya nak yang ini. Okey, yang ini yang banyak. Daripada nombor 2 sampai 10. Tapi takkan you nak tambahkan X sama dengan 2. Tambah X sama dengan 3. Awak buat betul. Tapi kawan dah sampai soalan nombor 3, awak nombor 1 tak siap-siap. Jadi daripada nak buat 2, 3, 4, 5, banyak. Jadi kita buat satu tolak. Tapi sebenarnya siapa yang buat 2, 3 ni banyak, boleh, betul. Tapi masa tekan kalkulator tu mungkin pun akan berlaku kesilapan je. Awak kena guna cara yang cepat dan tepat. Cara 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 10 tu pun tepat. Tapi lambat. Kita nak cepat dan tepat. Okey? Lagi soalan? Dah clear? Boleh? Clear. Boleh Okey. So kita balik pada contoh tadi, saya nak ubah soalan. Saya nak bagi confident dekat kamu bahawa siapa yang dah belajar, ada tak cikgu kamu guna jadual yang macam saya tunjuk? Tak ada. Okey. Jadi lepas ni terpulang ke awak lah, sebab kadang-kadang ada pelajar saya bila saya ajar, sebab dia dah terbiasa tau. Dia yelah pelajar saya pun dia ada juga join tengok dalam YouTube ke apa, tapi dia dah macam dah dapat ilmu yang pertama tu, orang tu ajar cara saya yang lama. Jadi saya ajar ni dia tak dapat lagi. Orang lain semua dah guna dah cara ni. Tapi terpulang kat kamu. Saya tak paksa kamu guna yang apa yang saya tunjuk. Tapi untuk pengetahuan kamu, cara yang saya tunjuk ni sebenarnya lebih mudah. Lebih mudah. Sebab awak nampak, kat sini awak nampak ni. Kalau awak duk bayang-bayang 01, lagi susah. Jadi macam ni awak nampak. Okey, awak tengok sekarang saya ubah soalan. Okey, saya ubah soalan. Tengok. Soalan cerita tadi ini datang lewat, ini datang awal kan? Okey, soalan saya nak, sorry. Okey, saya nak at least 2 days. Kita ambil sekurang-kurang 2 hari datang awal. Sekurang-kurang 2 hari datang awal. Awal sana kan? Okey. Sekurang-kurang 2 hari datang awal. Sekurang-kurang. At least. So nak guna apa ni? X lebih besar ke lebih kecil? At least. Ya, lebih besar. Dan ada tanda sama dengan. Kalau saya kata lebih dari 2 hari. Sama dengan ada tak? Tak. Tak ada. Faham? Kalau soalan saya tidak lebih 2 hari. Sama dengan ada tak? Not more than 2. Ada. Good. Sebab ada perkataan not tadi. Kalau saya kata more than 2? Tak ada. Faham? Sebab awak kena faham yang ini, sebab dekat tajuk linear programming nanti,
pengaturcaraan linear, sangat penting tahu ayat ini. Sebab nak tentukan you nak guna garis lurus ataupun dotted line. Sebenarnya tajuk tu senang sangat sebab you dah belajar dalam maths, sebiji dalam maths dah belajar form 4. Cuma at maths dia tambah sedikit sahaja. Okay. Ingat tak dalam maths apa tajuk dia? Saya ajar tahun lepas budak form 4. Saya kata la ilaha illallah. Ini tajuk at maths ni dimasukkan dalam maths form 4. Kesian sungguh budak maths. Dan kalau awak tengok sebenarnya maths dengan at maths, KSSM ni tingkatan 4, at maths sebenarnya lebih mudah. At maths sebenarnya lebih mudah. Okay, dan kalau awak belajar betul-betul, at maths ni sebenarnya lebih mudah berbanding maths. Pelajar saya pernah at maths dapat A, mathsnya tak dapat A. Sebab benda bila awak rasa susah kan awak belajar betul-betul kan. Macam tu. Okay. So kat sini X lebih besar sama dengan 2. Okay, tengok. Cerita tadi saya kata awal. Awal. Okay. So datang awal. Jadi bila awal, saya akan tengok kolom awal yang saya bulatkan biru. Okey, bila saya kata lebih besar sama dengan 2. Jadi, bila dia lebih besar sama dengan 2, maka saya akan ambil berapa? Lebih besar sama dengan 2. Apa nombornya? 2, 3, 4, 5. Ya, 2, 3, 4, 5. Jadi, dia cerita awal. Maka kita ambil, tengok daripada awal. 2, 3, 4, 5. Bermakna yang saya nak yang ini. Okey, 2. Sini. Ini dia yang saya nak. Jadi awak tengok ada berapa banyak yang saya nak tambah? 4. 4. Yang saya tak nak ada berapa? 2. 2. So awak nak buat satu tolak ke awak nak tambah? 1 tolak. Yes. Tolak. Kita buat satu tolak. Satu tolak apa? Tolak 4. 4 dengan jadi dekat sini walaupun soalan cerita awal, awak tengok kita tak payah ubah P kita. Jadi awak tengok saya kecilkan sikit bagi awak nampak. Okey. Jadi cara kita nak jawab kat sini saya akan buat. Okey, you boleh buat satu-satu dulu. Maksudnya you cari dulu X sama dengan 4. So N saya 5, C 4, P saya kekal je ikut jadual. 0.15, 4 ni naik ke atas terus. 0.85 sebab atas tu kolom 0.85 jadi sini sah 1. Lepas tu 5. X sama dengan 5. So sini 5C 5. 0.15 5 naik atas 5. 0.8 kuasa 0. Dapat jawapan you buat satu tolak. Kat sini jawapan ini dengan jawapan ini. Faham? Faham. Jadi awak ingat. Tapi awak kena pandai betul-betul faham buat jadual ni. Sebab soalan memang sangat suka. Dia bagi maklumat ke atas cerita pasal lewat. Tiba kat bawah dia tanya pasal awal. Kalau dulu saya paksa pelajar saya ubah P. Bila ubah P tu, masa tu pelajar pun ada yang tersilap dia ni kan. Tapi bila tak ubah P, tapi saya wajibkan dia orang buat dulu jadual ni. Kena faham betul-betul jadual ni. Dia sebenarnya tingkatan 4 ada satu tajuk vektor kan. Okey. Nanti Haikal pun dah pernah kot. Siapa yang dah pernah join kelas-kelas saya dah pernah tunjuk dah dulu vektor. Saya ajar vektor, saya tak conteng gambar. Okey, kenapa saya tak conteng gambar? Sebab saya readykan pelajar saya soalan vektor tanpa gambar. Kan vektor biasa ada gambar kan, bentuk segitiga lah. Kalau dia kebatkan dia cerita pasal, kalau awak tengok dulu ada pernah soalan cerita pasal kawasan perkemahan pengakap, macam tu. Jadi sebenarnya ada satu kaedah, okay, menggunakan kaedah yang macam ni juga. Ni pun saya dapat daripada cikgu yang Johor tu lah. Jadi tak ada guna jadual. Tak guna gambar pun. Kalau dulu saya ajar, mesti conteng kat gambar. Contohlah saya cakap pelajar saya kan. Jadi menggunakan kaedah tu boleh buat. Kadang-kadang apa yang awak buat conteng-conteng kat jadual ni, tengok-tengok dekat soalan tu ada. Jadi awak boleh ambil je jawapan. Macam tu lah, itu vektor. Tapi dia terpulang lah kalau awak dah
dia dah keluar vektor, tak ni lah. Apa dia? Tak, tak ada. Kenapa? Tanya papa. Okay, sorry Okay, so kat sini jadi awak dapat dapatlah jawapan kat situ. So kat sini yang penting kena buatkan dia punya jadual terlebih dahulu. Boleh? Okay, kita cuba buat soalan. Saya nak tengok awak cuba buat soalan. Okay, kita tengok soalan yang ini Okay, kemudian satu lagi. Ni kira dah habis dah. Tinggal sikit-sikit je. Saya nak cerita pasal main. Ni mudah je lah. So kalau awak tengok contoh soalan, dia akan bagi awak, dia bagi bilangan N. Lepas tu nak cari P dia, nak cari Q dia. Okay, kita tengok soalan kat sini. Semua macam ni kan. Awak tengok saya bagi soalan. Sekejap. Okey. Nombor 7. Cuba buat nombor 7 sekejap. Buat nombor 7 sekejap. Buat nombor 7. Ada orang hantar jawapan. Try buat nombor 7. Okey, betul. Semua ni soalan yang awak dapat kan bahan ni? Awak ada dapat tak? Saya ada share tadi kat. Hello? Dapat cikgu. Tak dapat? Dapat. Okey. Semua ni sama ni. Soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua sama. Okey, try buat nombor 7. Siapa dah siap boleh share jawapan kat saya. So hari ni habis binomial. Sikit je. Lepas ni normal. Normal tu yang panjang sikit. Sebab kita nak baca jadual. Kita ada berapa orang ni? 12. Okey, dapat? Okey, saya bagi jawapan terakhir. Kalau awak tak dapat, awak bagi tahu baru saya tunjuk. Okey, 0.8131. Okey, dalam saya punya set soalan ni sebenarnya ada jawapan. Jawapan tu jalan kerja full ada. Tapi kalau boleh, saya harap sangat. Bila awak dah faham apa saya ajar ni, awak buat je dulu. Then awak tengok. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau salah, awak tengok kenapa macam tu. Jangan tengok dulu. Jangan belajar daripada jawapan. Bahaya. Okey, dapat tak? Tak dapat. Dapat apa kakak? Enggak dapat apa? Okey, kat sini apa dia kata? Okey, you punya P berapa? 0.9 betul? Okey, jadi so buat jadual. P kita 0.9 and your Q equals to 0.1. Okey, jadi soalan kata kat sini apa? Dia cerita pasal, okey, kerusi kan?
Okay. Kerusi yang okey. So ini yang okey. Ada berapa banyak keseluruhan kerusi yang dia buat, yang dia gunakan ialah 8. So awak senaraikan. Kalau awak nak senarai sini dulu 8 ke, sini kosong dulu ke, tak ada masalah, tak kisah. Kalau buat balapan, so sini 8, 7, 6, 5, 4, bla bla bla, kosong. So sini kosong, 1, 2, bla 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 bla, 8. Faham? Then soalan kata kat sini apa? Find the probability that at least 7. At least 7 chairs are in good condition. Cerita kat sini tadi P ni pasal yang good. Ini yang tak good. Jadi dia kata at least 7. At least 7. So maksudnya kita ambil mana? 7 and 8. Yes, 7 and 8. So 7 and 8. Jadi kita guna, kat sini guna tambah ke guna tolak? Tambah. Sebab yang kita nak tambah tak banyak. Ada 2 je. Janganlah buat 1 tolak pula. Kalau 1 tolak awak pergi nak buat banyak tu. Faham tak? Faham? Okay kakak, yang awak silap tadi, kenapa kakak awak tak dapat? Tak tahu nak ambil 01 ke 78. Nak ambil 01 atau 78. Sebab dia kat sini kan at least 7 chairs yang okey. Bila at least 7, sekurang-kurang 7 yang okey. Bila dia cerita yang okey, awak tengok kolom yang okey. At least 7, jadi awak ambil 7 dan 8. Faham? Boleh tak? Okay, faham. Okey. Tak apa, kita try lagi satu soalan. Okey, orang lain? Ada lagi tak orang lain yang masih Cikgu. Ya. Jawapannya berapa yang tadi? Ni. Ikal. Oh, okey. Tak Okey. nampak. Okey. Dah, orang lain? Ada lagi? Tak ada. Okey, kita cuba pula yang soalan ini. Soalan yang nombor 1 semua ni mudah. Itu yang saya tak suruh buat. Okey, kita buat ni. It's given that 20 bottle in milk fresh, 9 bottle milk random. Find the probability at least 2 bottle fresh. Okey, nombor 8. Cuba buat nombor 8. Saya nak semua orang betul-betul faham ini. Sebab ini awak tahu tak? Kalau dia dalam ketah 2 maka ada 10. Yang bahagian ni 5 markah. Bahagian nanti yang kita nak belajar normal nanti pun 5 markah. Soalan dia A, B. A normal, B binomial. A binomial, B normal. Macam tu. Okay, biasanya macam tu. Dan awak punya KSSM ni, kalau soalan ini dia tak akan kebatkan lagi lah. Sebab soalan ni dah kebat dah. Panjang berjela cerita. Ada 1 tahun je soalan 2018 tak silap saya. Dia cerita pasal baling dat tu. Tu yang pelajar jam sikit. Yang biasa soalannya okey dah. Mix. Banyak? Minum je, nak kasih lah. Sejuk sangat lah ni. Tak sejuk lah ni. Ni tak sejuk lah. Okey kan? Okey dah. Ini jawapannya. Siapa tak dapat, awak bagi tahu. Lepas ni korang tak ada apa-apa kelas kan? Betul? Tak ada, cikgu. Kan? Kalkulator hati-hati tekan kan?
Okay, kat sini awak guna satu tolak ke tambah semua? Soalan 8 ni. Satu tolak. Okay. Ada yang tak buat satu tolak tak? Siapa buat tak satu tolak? Semua buat satu tolak? Okay. Okay, good. Kalau ada yang tak buat satu tolak, angkat tangan. Tak ada Okay. Maksudnya dah faham. Awak dah faham nak guna satu tolak ataupun tidak. Ada yang dah siap? Belum Yang dah siap angkat tangan. Okey, teruskan. Dah siap. Okey, abang, jawapan abang ke kakak ke yang dapat tu, yang dah siap, sama tak jawapan dengan yang warna kuning saya buat ni? Sama juga. Sama. Okey, good. Alhamdulillah. Okey. Ada yang tengah, siapa yang dah siap awak boleh cuba soalan nombor 9. Okey, ada soalan? Tak ada. Semua okey? Semua ada dengan saya lagi? Okey, good. Bagus grup ni, respon. Kan lambat sikit pun tapi awak respon. Laki pun respon, perempuan respon. Saya suka macam ni. Saya tak suka saya cakap sorang-sorang. Kalau saya bagi ceramah, bengkel tak apa. Saya cakap je lah. Ni saya tak nak. Okey, saya lebih pada saya nak ajar awak macam dalam kelas. Cumanya, yelah tak boleh nak sentuh awak kan. Betul. Betul. Dapat Aikal Dapat kot. Alhamdulillah. Awak kan tahun ni, saya banyak kali dah cakap budak form 5. Sebenarnya awak tahun yang bertuah. Awak dah tahu yang SPM tu tahun depan, bulan 3. Budak SPM last year, diorang 3 tarikh tertunda. Diorang dah kelang kabut, dah nak periksa. Tak jadi. Dah nak periksa. Tak jadi. Jadi jiwa diorang kacau. 3 kali kacau. Korang dia dah bagi tahu siap-siap dah bulan 3. Jadi janganlah terlampau duduk relax. Alamak bulan 3 lah babe. Relax lah dulu. Janganlah. Sebenarnya saya dah kira sebenarnya kalau betul-betul bulan 8 kalau online class pun bulan 8 ni memang boleh habis. 8 ke 9 ke dah habis dah. Bila dah habis awak bulan 10 ada, 11 ada, 12 ada, 1 ada, 2 ada. 5 bulan lagi. Kena dapat straight A. Kena dapat ADMET A. Saya result keluar itu seronok tengok anak-anak budak-budak online. Diorang share straight A. Alhamdulillah. Okey, dah. Ada tak yang belum dapat? Yang belum dapat angkat tangan. Yang belum dapat ada tak? Tak ada Alhamdulillah. Okey, kita tengok. Boleh ya? 1 hingga 9 ni awak bolehlah cuba buat nanti. Okey, kita tengok soalan nombor 10. Saya nak tunjuk. Tadi sebab saya ada cerita mencari mean, cari variance, cari standard deviation. Saya tengok. Dia kata find the mean, variance and the standard deviation if N 300, P 1/3. Subhanallah. Senangnya. Senang je lah. Mean. Apa dia mean? Mean adalah N darab P. N darab P. So, apa dia N dia? N dia kat sini 300. So, 300 darab P. P kita 1/3. Inilah awak punya mean. Apa dia variance? Variance iaitu NPQ. NPQ. N kita 300. P kita 1/3. Q kita 2/3. Settle. And last year is standard deviation ataupun sisihan piawai. Apa dia? Iaitu set. Jawapan kamu untuk variance. Ambil je lah kat dalam ni. Iaitu N, P, Q. Tekan kalkulator dapat jawapan. Boleh? Itu yang pasal mean semua kirakan. Okay, next. Kita tengok satu lagi soalan. You tengok kat sini. Dia kata apa? Okay, dia cerita pasal duit shilling kan? Duit shilling tu dia balinglah banyak kali mana pun, you tak akan jumpa benda lain kecuali 2 saja. Kan? You dapat tail or heads. Jadi kat sini dia cerita pasal dapat gambar. Jadi kalau probability baling duit shilling
Jadi nak dapat head tu, kat sini tak ada masalah duit shilling sebenarnya kalau awak tersilap P. Sebab P dengan Q benda yang sama. Jadi tak tersilap lah. Awak P kalau awak salah faham pun P dengan Q sebab benda yang sama. So P 1/2, Q kita adalah 1/2. Jadi dekat sini dia tak bagi tahu. Kalau kat atas tadi dia dah bagi tahu dah kamu kan. P-nya 1/3. Kat sini dia tak bagi tahu. Cuma dia bagi tahu getting heads. Dapat gambar. So awak kena tahulah duit shilling tu ada berapa muka. Kalau dice, dia akan cakap contohnya dia nak even number. Okay, ataupun odd number. Ataupun prime number. Jadi awak kena tahulah nombor-nombor itu dalam dice ada berapa. Jadi kat situ mungkin akan tersilap. Contohlah kalau sepatutnya 1/5. Jadi kalau awak tersilap dah, P awak tersilap, silap lah. Tapi dalam kes ini sebab dia ada 2 je. You ada head and tails. Jadi dia awak tersalah P, contohlah P awak terambil Q. Tapi bendanya sama. Jadi tak ada masalah untuk duit shilling. So P 1/2, Q-nya 1/2. Jadi dia kata dekat sini dia nak apa? Dia nak min. Jadi dia kata balingan sebanyak 500 kali. So N kamu ialah 500. So 500 darab 1/2. Sama juga dengan yang atas cara dia. Cuma probability getting head tu kamu kena cari. Tapi sebab saya ulang kat sini duit shilling cuma ada kedua kesudahan. 2 je, tak ada 3. So kalaulah benda yang awak buat uji kaji ni dia ada 3. Ada 3 kemungkinan. So sini 1/3. Sini akan jadi 2/3. Jadi kalau awak tersilap P, maka kamu akan dapat min yang salah. Tapi dalam kes soalan ini sebab P dengan Q nilai dia sama. Jadi tak ada risaulah, tak akan silap lah jawapan kamu. Sebab benda yang sama. Itu untuk mencari min. Okay, next kita cuba tengok soalan. Okay, cuba tengok soalan nombor 12 ni. Nombor 12 ni cuba buat sendiri. Ni nampak. Dia kata apa? Okay, dekat a box contains dia ada 3 red ball. Ada 2 yellow. Okay, and 4 blue. Okay. Dan dia kata about is chosen randomly from the box with replacement. Okay. Sebab dia bagi tahu kat sini dia dipulangkan balik. Kalau without replacement, so dia punya sample space akan berubah. Tapi kat sini sebab dia pulangkan balik. Kalau pulangkan balik, maksudnya dalam bakul tu, dalam kotak tu, dia akan mempunyai bilangan yang sama je. Maksud saya macam ni. Kalaulah dia bermula dengan 15, ada 15 dalam bakul. Kalau dia dah keluarkan 1, nanti untuk yang kedua tinggal 14. Macam tu. Tapi kat sini sebab dia kata dia pulangkan semula with replacement. Okay. Dengan digantikan balik. Masukkan balik. Okay, cuba buat yang ini. Dia kata dia buat berapa kali? 150 kali. Cari min. Min apa? Untuk dapat bola kuning. Yellow ball. So, bila yellow ball, bermakna P kita pasal apa? Yellow ball. Ya, pasal yellow ball lah. How many yellow? 2. Ya. So, yellow dia ada 2. Bermakna P kita adalah 2/9. Yes, 9. Jadi, you punya Q 7/9. Kat sini tak boleh terbalik. Kalau awak tersalah P, salahlah jawapan awak yang ini. Faham? Jadi kat sini sebab kat sini dia dah bagi tahu yellow tu 2. Jadi yang ni P-nya tak boleh tersilap. Sebab dia 2 ni, di 2 ini 7. So kalau awak tersilap, maka nak kira min-nya pun salah. Nak kira standard deviation and variance tak ada masalah. Sebab standard deviation and variance P digunakan, Q pun digunakan. So kalau N darab P darab Q, N darab Q darab P, sama je jawapan. So yang awak salah akan berlaku kesilapan pada nilai min. Faham? Boleh tak setakat ni? Boleh je. Boleh Okey, alhamdulillah. Dan sebenarnya binomial habis dah. Binomial dah habis dah.
Okey, jadi nanti tinggallah bentuk-bentuk soalan. Ada soalan awak tengok kan, kadang-kadang dia akan bagi min, dia tak bagi P. Okey, dia bagi variance, dia tak bagi awak punya N. Dia tinggal, sebabnya formula dia ni awak tengok tadi, ni kan, cari min adalah N darab P. So, dalam soalan ni tadi, N diberi, soalan nombor 10, N and P are given. So, you cari min. Ada soalan nanti, min and P, atau min and P, and min dengan dia punya N yang dia bagi. Jadi mungkin nak cari P pula. So maksudnya awak tinggal susun je lah. Itu awak punya algebra. Boleh Shopee lah pula. Okey, dah boleh. Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Jadi awak tengok sini, tapi kat sini dia soalan ni dia banyak pada normal ni. Ni yang kita nak belajar. Okey, alhamdulillah sebab semua okey. Macam saya kata, kalau awak okey, kita cepat. Macam ni kan, kita dah masuk dah normal. Jadi minggu depan memang insya-Allah lah dah tak ada masalah. So normal ni okey, so saya akan ajar dari awal juga. Okey. Okey, sorry. Okey, saya akan buat pasal normal. Okey, apa yang kita akan tengok pada normal? Okey, normal ni kita akan tengok, kalau awak perasan lah kan, bila cerita last year mula je daripada COVID, dia ada cerita pasal berdasarkan kan, dia akan buat graf Z-score ni. Dia akan kira kat sini, sebenarnya dia akan kira nak cari macam hari tu dia nak buat keputusan sama ada PKP nak stop ke tak ke. Dia orang gunalah ni statistik ni. Ni pengiraan dia macam ni. Okey. Jadi sebenarnya selalu pelajar tanya tahu, cikgu, belajar ni nak buat apa kan? Okey, dia bukan nak buat periksa kan, tapi sebenarnya belajar kerana Allah. Itulah yang sebenar-benarnya lah, kerana Allah. Tapi saya nak bagi tahu awak, sebenarnya masa saya buat master dulu, saya punya lecturer, dia cerita sebenarnya tajuk differentiation, pembezaan DY/DX tu, sebab you dah belajar DY/DX kan, you belajar turning point, you belajar untuk maximum or minimum kan. Jadi dia kata dekat selekor jalan raya ataupun corner yang dekat highway kan. Jadi jurutera, engineer tu, dia bukan suka-suka je nak buat corner tu macam mana. Dia kata memang melibatkan DY/DX. Dia kata apa? Sebab nak mengelakkan supaya kalau kereta tu kan dia nak pusing ke, nak gerakkan steering kereta tu supaya macam tak terbalik ke. Dia kata sebenarnya melibatkan pengiraan DY/DX. Jadi tapi tak adalah nanti engineer kamu jadi engineer, kamu pergi buat DY, DX sama semuanya masuk sistem lah. Kan. Dan tajuk linear programming yang saya kata tadi, pengatur carangan linear tu, masa saya belajar, saya buat master tu, saya gunakan satu apps, tapi saya lupa apa apps tu. Masa tu dia kata sebenarnya dia mencari, contoh dia katakan kita ada beberapa orang calon ataupun ada, dia nak menilai organisasi ke. Jadi dia sebenarnya menggunakan sistem tu. Sebab bila kita belajar tajuk linear programming tu, memang kita akan nak cari keuntungan maksimum, kita nak cari keuntungan minimum kalau cerita pasal untung kan. Semua menggunakan tu. Tapi bila dia dah asalnya dia orang menggunakan kaedah linear programming itulah yang kita lukis-lukis pada graf. Tapi bila dia masukkan dalam program dalam komputer, so dia masuk dalam sistem, dapatlah jawapan terus. Tapi dulu manualnya dia gunakan kaedah itu. Jadi memanglah siapa nak jadi engineer, jangan kata tak suka AdMath, sebab awak memang akan hidup, tidur, makan semua dengan AdMath. Okey. Saya akan masuk pasal normal Okey, saya akan masuk normal. Normal ni dia banyak sedikit. Okey. Jadi untuk normal ni awak kena tahu, normal ni sebenarnya lah, okey, nak bagi senang, awak nanti dengar taburan normal lah, binomial lah semua ni. Normal ni sebenarnya senang lah kata, dia adalah area under graph. Okey, saya terus gunakan area under graph. Kenapa? Dia sebenarnya macam ni. Ini graph. Okey, graph ni tengah-tengah dia ni macam biasalah kosong. Okey, graph ni nilai dia, okey sana dia lari, dia tak nak ni. Sekejap. Okey, sebenarnya saya dulu guna OneNote, saya guna whiteboard masa saya menulis.
Okey, tapi bila saya guna OneNote, saya guna whiteboard semua, sebab dia kadang-kadang bila line tak okey, dia akan kacau. Jadi sekarang saya memang guna Word sahaja. Sebab OneNote, whiteboard semua tu dia kena guna internet juga. Jadi kalau line tiba-tiba tak okey, dah sangkut dah. Lekat susah. Jadi saya guna Words dengan PowerPoint saja. Sebab at Mac ni kita nak banyak tulis-tulis kan. Okey, saya ulang. So dia macam ni. Okay. Okay, saya lukis tak berapa ni lah. Jadi, so awak tengok dia ni nilai kosong. Sebab kita akan belajar dekat sini kita akan baca jadual. Okey, kalau awak tengok jadual yang saya mula-mula tunjuk tadi. Saya ingat tak sempat. Rupanya sempat awak semua laju. Alhamdulillah. Walaupun kata tak belajar lagi. Tapi tadi okey kan? Ada 2 orang tadi, Salsabila dengan siapa tadi? Akil kata tak belajar lagi tadi. Tajuk tu. Boleh abang? Boleh nanti tengok lagi soalan tu. Tak boleh nanti tanya saya, WhatsApp saya. Okey, ini yang kita nak baca. Jadi sebenarnya kamu tengok tadi kalau pada ni yang bawah ni Pak CX. Okey, Pak CX dia. Then ini yang saya lorikkan sebelah kanan dengan saya lorikkan sebelah kiri. Lorek tu sebenarnya kalau daripada jadual kita baca yang kat dalam ni. Saya cakap pelajar saya apa isi perut jadual ni, isi perut ni. Isi perut ni memang kamu kena sayang kat dia. Sebab kamu memang kena tahu nak cara nak cari. You tak boleh tekan kalkulator. Nilai pada Pak CX iaitu nilai yang ini. Ni tepi ni dengan yang atas ni. Jadi kalau saya kata 0.12, so you tengok 0.12 Z-nya. Ini 0.12. 2 tu di atas. Jadi jawapan saya mana? 0.4522. Okay. Kalau saya kata 0.345. Okay, dengar. Kalau saya kata 0.0.342 lah, 342. 0.342 cara baca 0.3 4. Jadi dia dekat mana? Dekat row ini sini. Lepas tu 3, 4, 2. 2 ni ambil atas. Tengok bawah dia dekat mana? Di sini. Jadi apa maksudnya? You ambil nombor ni 0.3669. Awak tolak 7. Jangan tekan kalkulator tolak 7. Nanti dapat negatif. Tapi sebenarnya 7 tu di sini. Nak senang awak tekan kalkulator. Contohlah ini sebenarnya tak payah tekan kalkulator lah kan. You boleh tekan. Kalau nak juga tekan kalkulator. You tekan 3,669 tolak 7. Jangan buat 0.3669 tolak 7. Nanti awak dapat negatif. Saya dah kata dia adalah area. Area tak ada negatif. So jawapannya adalah 2663. 0.3662. Okey? Tapi jangan risau. Yang saya tulis, yang kita buat sekarang ni sebenarnya ada cara mudah dengan tekan kalkulator. Tapi saya kena ajar juga dulu cara tanpa guna kalkulator. Sebab takut kalkulator masa periksa jam. Okey? Lagi. Cari kat saya. Okey, tengok saya besarkan ni. Okey. Cari dekat saya 1.153. Cari kat saya 1.153. Okey. 1.153. Apa jawapannya? 1.153. Ada yang dapat tak? Atau nak saya terang lagi sekali? Cikgu atas sikit saya. Itulah. Okey. 1.153. Dapat?
0.1248. Okey tengok. 1.1. 1.15. Turun di sini. 3. 3 sini. Berapa? 6. Bermakna kita akan buat 0.1251 tolak 6 kan? So Tolak 6 kita salah. 0.1245 kan? Ah. Okey, semua orang boleh baca? Dah? Siapa belum boleh baca lagi? Kalau belum, saya bagi lagi satu contoh. Siapa yang belum angkat tangan? Tak Cikgu. ada? Ya. Bagi satu contoh lah. Okey, cari dekat saya 1 perpuluhan. Okey, jap. 1.671. 1.671. Okey, bila nak cari ni, awak ambil pembaris awak jangan main tengok tu. Habis juling awak. Ambil pembaris. 1.671. Apa? 0.0474 ke 0.047 4. 4. Okey, orang lain dapat? Dapat. Ni 1.6 kat sini. 1.67 kat atas ni kan. So yang ini. 1. Dia punya nilai pun 1. Jadi 0.0474. Okey? Okey, jom kita tekan kalkulator. Guna kalkulator pun boleh. Okey. Dan sebelum saya tunjuk kalkulator, saya terang dulu apa yang maksud yang awak kira-kira ni tadi. Okey, yang awak baca daripada jadual tadi sebenarnya semua adalah untuk ini kita panggil yang kat paksi X ni adalah you punya nilai Z. Tadi Z, nama saya Zarina. Okey. Ni adalah area under graph. Ni area under graph kat bawah ni. Jadi yang kamu baca tadi 1.16 semua-semua tadi tu adalah luas bagi, okey, tengok tadi soalan saya. Okey, 1.671. Okey, 1.671. 1.671 kat mana? Di sini lebih kurang 1.671. Dan jawab tadi yang kawasan yang awak kira tadi sebenarnya yang sebelah kanan. Semua yang ada pada jadual tadi adalah luas sebelah kanan. Kalau saya cari 0.53 maksudnya pun macam ni, ini 0.53 pun sebelah kanan. Okey? Jadi sebenarnya dia baca hanya untuk nilai sebelah kanan dan positif. Kalau saya suruh awak cari bila dia negatif, dia akan guna cara lain. Okey. Sebab tu kalau awak tengok pada saya dah kata tadi sebelah sini ni kanan ni kiri nilai dia sama. Dan nilai dia sebelah sini paling besar ialah 0.5, sebelah sini juga 0.5. Sebab tu kalau kamu tengok pada jadual, nilai paling besar adalah 0.5. Tak akan jumpa nilai lebih besar daripada 0.5. Okey. Jadi dekat sini awak tengok cara penulisan dia yang awak duk kira tadi, ni dia macam ni. Probability Z. Kawasan berlorek ni saya kata sebelah kanan jadi Z lebih besar. 1.671. Okey? Jadi jawapannya yang kamu dah dapat tadi. Atau tengok soalan. Mana tadi? Ni. Okey, 0.342. Okey, kita ambil. Saya nak lakarkan graf. 0.342 macam ni. Ini graf awak. 0.342 adalah nombor positif. 342. So, kawasan meloreknya di sebelah kanan. Sebab tu nilai-nilai yang awak dapat tadi semuanya nilainya kurang daripada 0.5. Tapi kalau soalan saya ubah Z lebih kecil 1.671. Yang ini you tak boleh baca jadual. You tak boleh baca jadual sebab dia lebih kecil. Saya dah kata jadual hanya untuk Z lebih besar. Dan lebih besar nilai Z
positif. Dia tak boleh kalau saya kata lebih besar, tiba-tiba soalan saya macam ni. Okey, Z lebih besar negatif 1.671. Jadi kalau kita gambarkan dia dekat graf, negatif sebelah sini, negatif 1.671. Lebih besar sebelah kanan. Bermakna saya punya jawapan, saya dah kata tadi sebelah sini 0.5. Tapi dia dah melangkau ke tempat lain. Bermakna dekat sini ada jawapan lagi. So bermakna dia melebihi 0.5. Bila lebih 0.5 dekat jadual tak ada. Okey. Jadi awak kena faham dulu cara graf ni dilukis. Tapi sebenarnya ada satu cara nanti lepas ni kita belajar untuk tentukan dia positif negatif. Dulu saya memang wajibkan pelajar lukis graf ni. Saya cakap lukis. Kau nak tahu positif negatif nanti kalau tak kau salah. Tapi lagi sekali ilmu yang saya dapat juga tahun lepas PKP. Tak payah lukis. Saya balik je PKP tu, masa tu saya dah ajar sekolah saya. Budak-budak semua dah belajar, dah okey dah. Dia dah lukis. Kena paksa cikgu kan. Jadi dia pun lukis lah graf, lukis. Balik-balik PKP, cikgu ajar. Korang tak payah lukis. Tak payah lukis? Lepas tu saya kata lagi senang. Tunjuk-tunjuk dia kata wah memang senang. Jadi tak lukis dah graf. Jadi pelajar tahun ni saya tak bagi dah dia orang lakar graf. Dia mudah. Okey tengok. Jadi benda-benda ni semua sebenarnya boleh tekan kalkulator. Siapa yang dah belajar dia tahulah. Okey boleh tekan kalkulator. Okey kita tengok kalkulator dia. Siapa guna kalkulator Casio yang hitam pula. Kalkulator Casio yang putih. Ada tak? Saya yang baru tu ke? Yang ada pecahan yang latest punya tu yang baru tu dia keluar. Saya pakai. Awak guna tu Okey, awak WhatsApp saya kena hantar awak video lain. Yang itu saya punya kalkulator yang ini tak sama awak, nanti awak tak boleh ikut. Awak WhatsApp saya ke awak ada WhatsApp saya? Saya nak share awak video. Okey. Saya tengok. Sebab saya pun ada kalkulator tu tapi dia tak ada dalam saya punya ni laptop. Sebab kalkulator ni dia melibatkan teknikal kan, jadi step kalau awak salah. Okey awak guna kalkulator tu kan? Okey Ustaz Yang ni kalkulator apa? Yang saya guna ni Casio 570 yang biasa. Casio yang 570 MS. Ini yang MS. Ni nampak tak? Yang kawan kamu yang saya nak share ni, siapa guna kalkulator Casio, apa model dia? Kalkulator saya kat bawah lah pula. 570. Apa 570 apa? FX 570EX. Dia ada EX. Dia punya kalkulator, dia punya Sama. dekat sini silver. Awak guna yang tu ke? Okey, jap. Saya pakai yang tu. Awak pakai tu kan? Okey, jap awak WhatsApp saya? 2 orang je ke? Saya nak sharekan ni. Cikgu, saya pakai calculator FX 991ES Plus. Sekejap, saya send image dekat Okey, try chat. hantar kat saya jap. Hantar kat saya nak tengok. Sekejap, apa nama cikgu? Nama saya Zarina. Tak, nombor. 013 Okey. 6 6, 33 3, 4455. Sekejap mana saya simpan? Alamak, ke saya dah terpadam? Sekejap Sekejap, saya baru share dalam grup saya baru ni. Sebab handphone saya baru-baru ni, baru semalam saya clearkan gambar. Sebab saya bila buat kelas kan pelajar hantar, Allah Akbar, jadi lambat. TUT Khamis.
Okey. Alamak. Alamak, takkan saya dah padam. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Hai. Allahu Akbar. Hai. Oh, okey. Saya salah grup tengok. Jap ya. Okey. Tadi yang WhatsApp saya nombor saya tak save lagi nombor awak. 0304 ujung dia. Awak pakai kalkulator yang tu ke? Saya. Awak Okey. Okey lagi bagi nombor hujung sebab saya tak save lagi nombor. Siapa lagi yang nak video kalkulator hitam tu? Putih tu. Saya juga. 94. 0 10459. okey 459624. Okey lagi? 2330. Okey, 3 orang je. Okey, saya share dah. Okey, seorang lagi tadi guna kalkulator lain lagi Oh, kalkulator. Okey, saya tengah tengok ni. Oh, kalkulator ni saya rasa ni Casio. Okey, cuba awak ikut je cara saya. Kod boleh. Sebab tengok dia punya ni nampak macam yang saya gunakan ni. Cuba awak tengok Okey, siapa yang guna kalkulator ni? Siapa yang guna kalkulator putih, awak ikut 3 orang tadi. Awak ikut yang saya share, video yang saya share tu. Okey, yang lain awak tengok. Okey, sekarang kita nak baca nilai Z lebih besar 1.671. Tadi kita dah tengok daripada jadual. Okey, kita tengok dulu kat jadual balik. Okey, 1.671. Okey, tengok Tengok video ni mana? Tak sampai lagi Tak. Oh, Allah Akbar. Tak sampai lagi. Sekejap. Sikit lagi. Okay. Dia dah nak bercantum. Baru dalam 70%. Okey. Tadi kan kita tengok balik 1671. 1671. 1671. So jawapan kita ialah 0.0474. Ini jawapan kita 0.474. Kita tekan kalkulator. Okey, belum yang saya hantar video belum sampai. Ni. Siapa ni 700? Ni kalkulator. Okey, sekejap saya share. Tapi kalkulator putih tu dia macam awak kena get ready juga dengan kalkulator lain tau. Sebab saya tengok kalkulator tu pelajar saya ada beberapa orang beli. Sebab saya hari tu memang ada orang Casio datang untuk bagi bengkel pasal kalkulator ni. Kalkulator ni memang best. Banyak macam-macam nak ni. Tapi dia punya bateri macam cepat rosak. Okey, kejap sikit lagi. Saya tengok dalam baru kalau jam tu baru sampai jarum nombor 10. Okey, sekejap. Sikit lagi. Okey, siapa yang guna yang baru tunjuk dekat saya, siapa ni nombor 700 tu? Okey, awak guna yang kalkulator yang first tadi? Sebab saya hantar video kalkulator yang first. Okey. Okey, jadi yang kalkulator hitam biasa awak tengok sini. Sorry. Okey, sekejap dia belum sampai. Lambatlah pula. Sikit lagi tunggu. Okey yang lain awak tengok sini. Okey, kita tekan mode. Okey, siapa yang guna kalkulator hitam 570 MS. Okey. You tekan mode sampai jumpa SD. SD kamu nombor 1. Okey. Okey, SD kamu nombor 1. You tekan. Saya tak ada. Awak je tak ada Tak ada. Okey, sekejap Awak punya nombor apa tadi? 6272 Okey, sekejap Cuba tekan mode. Dia keluar stat equation table complex. Okey, kalau gitu awak akan guna video yang saya bagi.
Saya rasa kena yang sama ni. Sekejap Videonya lambat. Nombor awak berapa tadi? 6272. 6272. Okey.